share grup wakil, grup jemaah. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat. Okey, hari ini pukul 10 lagi kita akan adakan kursus umrah online bersama Ustaz Suhairul. Okey. So boleh like, komen dan share pada grup-grup semua untuk ilmu ni. Okay, saya jemput ni lah Ustaz Suhairul untuk mukadimah sikit bersama doa dan lagi kita start. Boleh? Mukadimah ni sikit lagi. Oh. Dia đấy ở giờ của bộ ni đấy. Để cả tôi nó, tak apa. Slide boleh. Slide tak boleh. Ada dapat. Aku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, penghulu segala hari, dan juga berada di bulan hari ini 9 Muharram 1442 Hijrah, yang mana mungkin ada di kalangan sedang pendengar sekalian laksanakan puasa sunat Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ni di antara fadilat ataupun kelebihan kita berpuasa di antaranya ialah Nabi SAW bersabda yang bermaksud sekiranya kita hendak berpuasa ataupun puasa di bulan Muharram ni, kita ambil dia punya 2 hari. Maknanya sebab dalam bulan Muharram ni kalau kita baca sejarah, orang-orang Yahudi pun puasa juga, cuma mereka puasa pada 10 Muharram saja. Jadi Nabi SAW pesan kepada umatnya, kalau kamu nak puasa di bulan Muharram ni, maka ambil sehari lebih. Maknanya kalau kita puasa hari ni 9, esok sehari lagi 10. Ataupun hari ni tak mula lagi, ambil esok 10 dan juga 11. Maknanya kita ada khilaf, kita ada perbezaan di antara puasa yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita mulakan dengan baca doa. Moga-moga perkongsian ilmu berkaitan dengan umrah ni dapat tuan-tuan puan-puan sedang pengikut sekalian sikit sebanyaklah menambah ilmu dan juga memperingatkan semula akan ilmu-ilmu berkaitan dengan umrah. Walau bagaimanapun kita tidak pasti bilakah dia punya pihak
kerajaan Saudi dan juga pihak kerajaan Malaysia kita membuka untuk penerbangan ke luar negara. Sehingga hari ini kita belum lagi dapat maklumat secara tepat bilakah yang akan diberi kepada kita untuk menjadi ataupun menunaikan umrah. Ala kuliahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga segala wabak dan juga ujian yang menimpa kita pada hari ini diangkat oleh Allah Taala dan memberi peluang kepada kita untuk kembali hidup seperti mana sebelum ini dan juga kita sama-sama dapat menunaikan umrah insya-Allah pada masa-masa akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan sedang penonton dan juga pendengar melalui live pada pagi ini berkaitan dengan bab pertama, iaitu pengenalan umrah. Seperti mana yang saya katakan tadi, umrah sehingga hari ini kita tidak dimaklumkan ataupun tidak ada jawapan yang tepat bilakah pihak kerajaan Arab Saudi akan membuka ruang untuk jemaah-jemaah menunaikan umrah. Pilihannya insyaAllah saya ulang balik, senjata yang ada kat kita adalah doa kepada Allah Ta'ala. Semoga semua yang berlaku di seluruh dunia, khususnya umat Islam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara dan juga mengangkat wabak yang dihadapi kita hari ini, dan kita dapat hidup seperti sedia kala sebelum ni, dan juga kita dapat menunaikan umrah insyaAllah pada masa akan datang. Jadi pengenalan bab pertama ni iaitu berkaitan dengan bab pertama, pengenalan umrah. Di sini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Maknanya dalam ayat ni Allah Ta'ala meminta hambanya yang beriman, orang Islam, supaya menyempurnakan ataupun menunaikan ibadah haji yang pertama. Yang keduanya umrah kerana Allah Ta'ala. Nah, baik. Dalam ayat tersebut, dua benda yang diminta oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, tunai haji. Yang keduanya umrah. Yang mana menjadi kefarduan dan juga kewajiban kepada kita orang Islam, orang beriman yang mampu istita'ah, yang mampu dari segi keuangan, kesihatan, perjalanan dan sebagainya, maka kita wajib buat pertama kalinya menunaikan haji, dan yang keduanya umrah, ataupun umrah dulu, haji pun boleh juga. Ala kulihannya, setiap individu Islam ataupun Muslim, kita mesti ada azam ataupun tanam dalam diri kita bahawa pada satu hari nanti, apabila Allah Ta'ala mengizinkan aku, dari segi kewangan kita cukup, kesihatan kita ada, aman dalam perjalanan, insyaAllah kita sama-sama niat supaya satu hari nanti kita ingin nak menziarahi Mekah dan juga maqam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat ni wajib bagi seorang yang mampu, yang pertama sekali saja dalam hidup, untuk dia melaksanakan haji dan juga umrah. Manakala pergi 2-3 kali itu adalah menjadi sunat. Pertama kali ingat, haji dan juga umrah pertama sekali adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu. Baik itu firman ataupun dalil daripada ayat Al-Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar, dan janganlah kamu mati malaikat mati dalam keadaan Islam. Jadi pastikan kita orang Islam pada hari ini usahalah sedaya upaya, ikhtiarlah macam mana sekalipun, pastikan sebelum kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan pengakhiran kita, mati kita ini dalam keadaan muslimuna, dalam keadaan orang Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang siapa yang memilih ataupun mengambil cara hidup selain daripada Islam, falan yuqbala min, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima
segala amal ataupun segala apa yang dia buat di bumi ni. Maknanya kalau dia pilih cara hidup bukan Islam, ya, segala amal jariah dia, segala ibadah dia yang dia buat selama ni bantu orang ke akan menerimanya. Sebab apa? Sebab tolak Islam. Sebab tu kata la tamutunna illa baik. Ini bermakna setiap umat Islam yang berdaya hendaklah menunaikan haji dan umrah. Ingat, maknanya setiap umat Islam yang berdaya, yang mampu, hendaklah menunaikan haji ataupun umrah. Umrah yang pertama bagi setiap Muslim, Muslimah yang mampu adalah fardu. Umrah yang pertama bagi setiap Muslim, Muslimah adalah wajib. Siapa dia? Bagi yang mampu. Dia ada syarat-syarat di depan ni lah. Syarat-syarat yang diwajibkan kepada setiap Islam ataupun Muslim menunaikan haji ataupun umrah. Pengertian umrah. Seterusnya kita nak lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan pengertian umrah. Umrah ialah qasad. Qasad ini kita niat mengunjungi Baitullah Al-Haram dalam keadaan beribadah dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting ataupun bersyukur pada bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji. Umrah ialah qasad, maksudnya kita niat dalam hati kita ni nak mengunjungi Baitullah Al-Haram di mana, di Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan beribadah. Mesti kita niat macam tu. Bukan kita niat nak pergi melancong, bukan kita niat nak pergi makan angin, dan bukan kita niat selain daripada mengunjungi Baitullah Al-Haram. Maknanya niat adalah untuk nak beribadah, mengerjakan tawaf, nak sa'i, lepas tu nak bersyukur lepas tu, dan juga amalan-amalan lain yang dituntut kita laksanakan ketika mana kita mengerjakan ibadah umrah. Bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji. Maknanya umrah ni nak bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa, anytime, kita boleh mengerjakan umrah, kecuali bukan dalam ihram haji. Itu untuk hajilah. Jadi itu dia punya pengertian umrah. Ingat, niat itu ialah mengunjungi Baitullah. Sebab apa? Kita nak beribadah di dalam Masjidil Haram. Lepas tu kita nak mengerjakan sa'i, kita nak tawaf dan juga benda-benda yang dituntut kita buat ketika mana kita berada dalam Masjidil Haram. Itu dia punya definisi dia. Baik, seterusnya tengok slide yang berikutnya. Ini adalah gambaran ataupun contoh suasana yang saya ambil gambar pada 2018. 2018 inilah gambaran suasana dalam keadaan Masjidil Haram. Pada ketika itu kita lihat jauh beza sangat apabila kita ditayangkan dalam televisyen ataupun TV yang ketika ini dan ketika pelaksanaan haji baru-baru ini kita lihat betapa lengangnya, betapa tak sesak macam tu. Maknanya dengan wabak COVID-19 ni, kerajaan Saudi telah menyusun dia punya SOP ataupun prosedur cara ataupun keadaan penyusunan kemasukan jemaah ke dalam dataran masjid. Kita lihat tengok bawah ni, ketika tawaf pun kita tengok beratur, teratur susun, taklah macam sesak-sesak macam dalam gambar tu. Yang ni gambar sebelum COVID-19. Jadi itulah keadaan yang berlaku pada ketika dan saat hari ini. Baik, di sebelah kanan tu adalah sa'i, sa'i inna Safa wal Marwah, di antara bukit Safa dan Marwah. Begitulah gambaran ya. Baik, seterusnya ini adalah gambaran bercukur ataupun bergunting. Itulah yang dimasukkan tadi ni. Dia punya definisi dia, kita berziarah Baitullah Al-Haram. Tujuan daripada kita nak beribadah, nak tawaf, lepas tu nak semayang sunat, semayang fardu dalam Masjidil Haram tu. Kalau diberi ruang kita nak kucuk Hajarul Aswad. Itu semua ibadah-ibadah yang memerlukan kita niat. Tujuan kita pergi umrah ataupun ziarah Mekah Al-Mukarramah.
Dan yang berikutnya kita sa'i. Nah, selepas kita dia punya urutan ataupun rukun yang berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan umrah ni, selepas kita tawaf 7 pusingan dengan sempurna, lepas tu kita dituntut sembahyang sunat tawaf. Lepas pada sunat tawaf tu kita dituntut pula menunaikan sa'i. Lepas pada sa'i 7 kali pusingan tu, 7 kali, maka kita dituntut pula masuk rukun yang berikutnya, kita tahlul ataupun bercukur. Beberapa helai rambut, 3 helai. Bagi lelaki disunatkan kita botakkan kepala kali pertama, umrah kali pertama itu disunatkan. Perempuan sikit je. Itu cara dia, kita gunting, bercukur. Baik. Seterusnya ni gambaran ketika sembahyang maghrib. Tadi silap saya ambil gambar ni. Nak sembahyang maghrib. Keadaan itulah keadaan jemaah yang berada di sana. Ni semua gambaran sebelum COVID-19. Yang mana sebelum ni memang tak ada alam macam tu. Lah hari ni kita tengok memang keadaan yang cukup dia punya lengan. Tak sesak-sesak macam tu. Baik. Seterusnya ni suasana dalam keadaan kita bersa'i. Mas'a. Baik, hukum menunaikan umrah. Kita masuk pula kepada hukum. Hukum menunaikan umrah. Baik, hukum dia yang pertamanya jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah wajib dilakukan seumur hidup sekali. Jumhur ulama iaitu majoriti ulama mengatakan hukumnya adalah wajib dilakukan seumur hidup. Maknanya dalam sekali sahaja difardukan kepada setiap orang Islam dalam sehidupnya. Sekali je lah. Itu yang dok pergi 2-3 kali tu, itu sebab rezeki dia pemurah, Allah bagi rezeki mereka mampu, maka pergi 2-3 kali itu adalah sunat. Jadi kita tak menafikan bahawa memang siapa-siapa yang pernah pergi Al-Haramain ni, Mekah dan juga Madinah, memang balik Malaysia, memang terasa teringat Nabi pula. Sebab tu kita tengok kadang-kadang jemaah kita pergi tiap-tiap tahun, ada perasaan seronok dan juga beribadah di sana. Di mana? Di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabi SAW. Itulah perasaan yang Allah campak dalam diri kita apabila kita pergi sana. Ziarah. Lepas tu dia pergi tengok, kita tengok setahun sekali. Tiap tahun dia pergi. Sebab pertamanya dia mampu. Yang keduanya mungkin dia ada perasaan yang macam tu. Baik. Jadi bagi orang yang sederhana macam kita ni, mungkinlah taklah orang kata boleh pergi sekali pun Alhamdulillah. Walaupun dia ada azam, tentu akan datang ni kalau dibuka dan diberi rezeki kita nak pergi lagi, maka tidak menjadi masalah. Bahkan pergilah, yang penting kita mampu. Baik, jika diulangi menjadi sunat dan memperolehi pahala yang banyak. Jadi kalau kita pergi kali kedua, kali ketiga tu menjadi sunat kepada kita. Baik. Jadi saya nak katakan di sini juga, bagi orang-orang yang mampu ni, contoh dia tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Apa salah sekali sekala dia maksudnya dia belanja, dia sponsor. Dia pergi tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun dia pergi. Jadi ubahlah dia punya kalau bolehlah saya sarankan bagi kalau adik-adik kita yang tak mampu, dia tak ingin nak pergi. Apa salahnya kita sponsor dia tahun ni untuk aku hantar pergi buat umrah. Maka juga dapat pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita dapat pahala disebabkan kita bawa keluar duit kita tu, kita sponsor dia pergi umrah. Ini cadangan saya lah bagi orang yang mampu. Saya katakan tadi, yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kepada mereka. Baik, seterusnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, al-hajj wal umrah faridatani la yaduruka bi ayyihima badat. Haji dan umrah kedua-duanya adalah fardu, tidak mengapa mengerjakan yang mana dahulu pun. La yaduruka bi ayyihima badat. Tidak mengapa, maknanya haji umrah tu benda yang dua faridatani. Dua kefarduan yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan kita. Tidak menjadi masalah, la yaduruka, tidak menjadi masalah dan tidak mengapa mana-mana pun kamu nak mula. Sama ada kamu nak pergi umrah dulu ke,
ataupun kamu nak pergi haji dulu ke terpulang. Sebab dalam haji pun ada pelaksanaan umrah. Jadi seperti mana yang kita ketahui dan kita maklum bahawa memang kalau tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, tuan-tuan boleh lihatlah, tengok turn kita tu bila. Jadi maknanya kadang-kadang orang ni tak sabar dia nak pergi, nak tunggu haji tu lama. Kadang-kadang menjangkau puluh tahun nak tunggu turn tu, giliran. Jadi pergi umrah dulu. Kalau ada rezeki lebih, pergi umrah dulu. Jadi itulah tuan-tuan, yang penting Nabi beritahu tak menjadi masalah. Kita nak mula haji dulu ke, umrah dulu ke, dipersilakan. Baik. Seterusnya, kita memahami situasi pada hari ini amat sukar untuk menunaikan ibadah haji kerana terpaksa menunggu giliran. Tahun ini pun jemaah di Malaysia tidak dihantar. Sebab apa? Sebab inilah COVID-19. Cuma yang berada di sana saja, kita tengok dalam TV, ada jemaah Malaysia yang mungkin bertugas di sana, di Saudi, ada yang menjadi student pelajar di Mekah dan juga Madinah yang mereka dipilih untuk menunaikan haji pada tahun ini. Kita dapat maklumat daripada TV, ada jemaah apa student Malaysia ataupun rakyat Malaysia ni yang menunaikan haji pada tahun ini. Alhamdulillah, rezeki mereka. Baik. Untuk menunaikan umrah tidak perlu tunggu giliran kerana umrah boleh dirancang dan dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Jadi berbeza dengan umrah lah, sebab tadi kita lihat definisi dia. Time umrah ni maksudnya bila-bila masa saja, kecuali bukan dalam ihram haji. Maksudnya sepanjang tahun boleh kita menunaikan umrah. Baik. Oleh yang demikian, tunaikanlah umrah dahulu sebagai persediaan. Ni saranan daripada pengarang buku rujukan persediaan umrah. Dia kata apa? Oleh yang demikian, tunaikanlah umrah dahulu sebelum sebagai persediaan kita. Jadi maknanya kalau kita pergi umrah dulu tu, kita nampak sekilas gambaran. Gambaran bagaimana kita nak tawaf, nak sa'i apa semua tu. Sebab dalam haji juga benda tu juga yang kita akan buat. Kita tawaf 7 pusingan, lepas tu sembahyang sunat tawaf, lepas tu kita sa'i, lepas tu kita tahallul apa semua tu. Cuma haji ni dia ada wukuf dan sebagainya lah. Jadi apabila kita pilih nak pergi umrah dulu, maka kita akan nampak gambaran perlaksanaan ataupun amalan yang kita akan buat ketika mana dalam haji juga kita pergi haji. Walau bagaimanapun tidak wajar bagi seseorang yang berulang kali pergi menunaikan umrah sedangkan yang fardu belum terlaksanakan lagi. Jadi kalau tiap-tiap tahun kita pergi umrah, haji tak daftar pun maka tak elok juga. Tak kena juga cara kita tu, plan kita tu. Jadi dia kata di sini, kalaulah kita mampu duk pergi haji, pergi umrah tu tiap tahun, maka daftar haji kita kena daftar dan juga kena azam untuk kena melaksanakan haji pula. Itu saranan. Maka tunaikanlah yang wajib, iaitu ibadah haji, kerana di dalam haji pun ada ibadah umrah. Baik, seterusnya huraian ibadah umrah. Baik, dalam pelaksanaan umrah ni dia ada rukun dia. Setiap ibadat kita semuanya ada rukun. Rukun ni kalau tertinggal, maka tidak sahlah amal ibadah kita tu. Macam sembahyang. Semacam sembahyang kita ada apa? Rukun 13. Jadi kalau kita tak buat ke 13 perkara tu ataupun kita tak terlupa ke apa-apa, maka tidak sempurna, bahkan boleh membatalkan amalan kita. Begitu juga dengan umrah. Baik, dia umrah ni dia ada 5. Rukun ni ada 5 perkara. Yang pertamanya berniat ihram umrah. Itu yang pertama. Niat ihram umrah. Niat kita keluar daripada penginapan tu, kita pergi ke miqat, kita niat-niat. Niat umrah. Itu rukun pertama lah. Yang keduanya, lepas kita niat apa semua tu di miqat, kita kembali tawaf Kaabah 7 kali keliling. Tawaf Kaabah 7 kali keliling. Lepas kita pergi miqat, sama ada di
Bir Ali, Tan'im ke apa ke, di miqat tu, maka kita balik ke Mekah dan kita tawaf 7 pusingan. Dia ada niat lah semua. Yang ketiganya, lepas kita tawaf, cukup 7 kali keliling dengan yakin. Lepas kita sembahyang sunat tawaf di pertentangan ataupun belakang makam Ibrahim, 2 rakaat kita sembahyang sunat tawaf, lepas tu kita berdoa, maka kita disuruh pula masuk rukun yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah 7 pusingan. 3 gambar tadi yang saya tunjuk ni, sa'i. Baik, lepas pada sa'i 7 pusingan dengan yakin dan sempurna apa semua, maka masuk rukun yang keempat, iaitu bergunting atau bercukur. Yang ni namanya tahlul. Lepas pada semua tu, dapatlah satu umrah kepada kita ni yang buat tu. Pastikan tawaf kita sempurna, 7 keliling dengan yakin, pastikan sa'i antara Safa dan Marwah 7 pusingan, kita yakin, barulah kita bergunting. Kalau tawaf kita tak sempurna, maka gunting kita tu pun tidak sah. Maka akan kena dam pula lah lepas tu. Baik, kena berhati-hati. Setelah kita berniat haram umrah di miqat, kita kena jaga pantang lepas tu kita masuk ke Mekah, Masjidil Haram, kita tawaf Kaabah 7 keliling, lepas tu sa'i, dan kita bertahlul. Yang kelimanya iaitu adalah tertib. Tertib ni kita ikut urutan tu lah. Satu, berniat tawaf, kedua sa'i, ketiga dan bergunting keempat, itu dinamakan adalah tertib dalam pelaksanaan rukun ibadah umrah. Dia ada 5 rukun. Baik. Yang berikutnya wajib umrah. Wajib umrah dia ada 2. Yang pertamanya niat ihram di miqat, yang ni sempadan. Miqat itu sepadan tanah halal dan tanah haram, yang telah diletakkan oleh kerajaan Arab Saudi. Baik. Yang keduanya menjaga pantang larang. Jaga pantang larang selepas mana? Selepas kita niat. Selepas kita niat, kita pergi miqat tu. Contoh kita pergi di Tan'im, kita masuk dalam masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid ataupun sunat ihram 2 rakaat. Lepas tu kita niatlah nawaitul umrata wa haramtu biha tu. Maka lepas pada kita niat, kita jaga pantang larang. Jaga pantang larang tu lah. Sampai bila habis tu, sampai kita tahallul tu, maka habislah dia punya pantang larang kita tu. Sekejap je. Cuma yang dia jadi masalah ni apabila jemaah kadang-kadang dia lupa. Lepas pada niat ihram umrah, dia tak pergi terus ke dalam masjid buat ibadah umrah. Dia balik hotel. Ini masalah. Mungkin tak tahulah. Mungkin dia tak larat ke apa-apa. Tapi saranan saya, lepas pada kita niat umrah tu, maka teruslah kita pergi laksanakan ibadah umrah. Jangan kita tangguh lagi. Sebab kalau kita tangguh, takut kita terlanggar pantang larang tu. Nak kena bayar dan pula denda. Baik, itu 2. Rukun umrah dia ada 5 dan wajib umrah dia ada 2. Ni yang kita kena faham, ingat. Rukun kita nampak dah. Yang pertama niat, lepas pada niat kita tawaf Kaabah, lepas pada tawaf kita sa'i, lepas pada sa'i kita tahallul ataupun bergunting cukur, yang kelimanya tertib. Baik, itu rukun. Rukun, ingat, rukun adalah benda yang wajib ataupun fardu yang kita kena jaga. Manakala wajib umrah ni niat ihram miqat itu sepadan satu, yang keduanya menjaga pantang larang. Baik, wajib umrah ni kalau kita tak buat dengan sengaja, dia hukumnya berdosa, tapi kena dam. Umrah kita tu berpeluang lagi lah untuk sah sebab dia wajib haji, tapi kita bayar dam, dia berdosa kalau kita sengaja tinggal. Berbeza dengan rukun. Rukun ni kalau kita tinggal memang tak sah dalam umrah kita tu. Baik, seterusnya sunat umrah. Pertamanya antara sunat-sunat umrah yang dituntut sebelum kita nak pergi laksanakan umrah tu, iaitu sebelum umrah. Sebelum ihram. Yang pertamanya bersedekah sebelum berangkat. Jadi menjadi dituntut ataupun tradisi orang kita di Malaysia ni, kadang-kadang sebelum nak berangkat menunaikan umrah tu, jemputlah ataupun dia buat kenduri sedikit, doakan dia untuk diberikan kesihatan,
murah rezeki berada di sana bersama tu, itu di antara kaedah-kaedah kita untuk bersedekah sebelum kita berangkat. Yang keduanya mengerat kuku, mengerat kuku bagi elok-elok semua. Yang ketiganya mengandam rambut, misai, janggut dan juga segalalah apa yang bulu-bulu yang ada di badan kita, kita jaga elok, kita bagi buanglah, kita cukur. Yang keempatnya memakai ihram berwarna putih. Yang kelimanya mandi sunat ihram. Yang keenamnya sembahyang sunat ihram. Itu di antara benda-benda sunat sebelum kita menunaikan umrah, sebelum kita berihram, pakai ihram tu. Baik. Seterusnya sesudah berniat ihram. Tadi ni sebelum niat ihram. Tadi ni sebelum niat ihram, sebelum ihram. Baik, apabila kita sesudah niat ihram, kita dah pakai ihram dah. Apa yang dituntut iaitu bertalbiyah selepas niat hingga ke tawaf. Apabila kita niat saja, nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala tu, di miqat tu, maka disunahkan kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila selepas pada kita niat umrah, maknanya kita duduk atas kenderaan tu. Kalau kita naik bas, duduk atas bas tu kita bertalbiyah, ataupun kalau kita naik taksi ke van ke daripada miqat menuju al-haram tu, maka kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah zikir kita sepanjang dalam perjalanan daripada miqat menuju ke Baitullah Al-Haram. Berhenti bila? Habis talbiyah, apabila kita masuk saja dalam Masjidil Haram, kita nak niat nak tawaf pula, maka di situlah dia punya penamat talbiyah kita. Yang keduanya sunat sesudah ihram ni, ya berdoa setiap lokasi ibadah umrah ditutup. Dan yang ketiganya menguncup Hajarul Aswad atau istilah melambai-lambai tangan di Hajarul Aswad. Bagi orang yang melaksanakan umrah dalam ihram, kita tidak dibenarkan ataupun menyentuh Kaabah, Hajarul Aswad, Syahzawan dan sebagainya. Di Kaabah tu tidak ditentuh, maka istilah melambai-lambai yang dibuat kita buat inilah bismillah Allahu akbar tu isyarat. Yang keempatnya sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Sunat semua melakukan tawaf dan sa'i berturut-turut, minum air zam-zam. Yang ketujuh bercukur selepas sa'i, bukan sekadar bergunting bagi lelaki. Saya katakan tadi, bagi kaum lelaki dituntut bahkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka bersyukur pada umrah kali yang pertama. Mula-mula gunting dulu sikit lepas kita sa'i tu. Lepas tu dalam perjalanan balik ke penginapan ataupun hotel tu, carilah kedai-kedai gunting rambut dan kita cukurkan kepala kita, botokkan bagi lelaki sahaja. Bagi perempuan dia cukup memadai 3 helai rambut ke atas lah, di mana di tempat mas'al selepas kita selesai sa'i. Itu di antara perbezaan lelaki dan perempuan. Baik, itu di antara sunat-sunat yang dituntut selepas kita berniat ihram. Yang berikutnya, ini gambar ini termasuk kepada Masjidil Nabawi. Baik, itu dia punya pengenalan umrah ni. Habis slide ni saya nak masuk slide yang berikutnya lah. Jadi itu dia punya pengenalan berkaitan dengan umrah. Saya rasa sidang penonton dapat sikit sahaja memahami dia punya definisi ataupun pengertian dan juga tujuan dan juga ibadah-ibadah rukun-rukun yang terdapat dalam ibadah umrah, rukun dan juga wajib umrah. Baik, saya nak masuk yang seterusnya, slide yang berikutnya, iaitu
Baik, tajuk yang berikutnya saya dah sentuh pada pagi ini iaitu syarat-syarat sah tawaf menurut pandangan Imam Syafi'i. Nah, syarat-syarat sah tawaf. Baik, tadi dalam rukun umrah tadi ni dia ada 5. Yang pertamanya ialah niat umrah di niat umrah, nawaitul umrah tu niat. Yang keduanya selepas kita niat ialah kita masuk ke tawaf. Okey. Jadi tawaf ni dia ada syarat dah. Syarat sah tawaf menurut pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Yang pertamanya syarat ialah suci dari hadas kecil dan besar. Maknanya mesti ada wuduk. Bagi orang yang nak buat umrah, selepas saja dia niat umrah di miqat, pastikan dia ada wuduk sehinggalah dia tawaf. Kalau ditakdirkan batal, maka dia kena ambil wuduk balik. Atau kadang-kadang terkentut ke ataupun nak buang air besar ataupun air kecil ke, maka selepas itu dia kena berwuduk semula. Sebab itu disebut syarat yang pertama untuk sah tawaf ni mesti suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang ni mesti ada wuduk. Yang keduanya suci daripada najis. Sama ada pada pakaian kain ihram kita tu. Kain ihram kita tu pastikan bersih, lelaki dan juga perempuan lah. Sebab tu kita sarankan bagi mana-mana jemaah dia tuntut ataupun disuruh bawa lah 2 pasang. Macam contoh lelaki ni bawa lah dua pasang kain ihram tu. Mana tahu kadang-kadang potong ke boleh kita ganti. Walaupun di sana ada kemudahan untuk kita basuh, ada dobi dan sebagainya, jadi kita sarankan bawa biar lebih tak apa. Jangan bawa satu saja, pasang saja. Baik, pastikan dia suci daripada najis pakaian kain ihram kita tu, badan kita dan tempat tawaf, atau tidak menanggung najis seperti menekung kanak-kanak lelaki yang belum berkhatan. Baik, itu dia yang kedua. Yang ketiganya menutup aurat seperti dalam sembahyang. Bagaimana? Bagi siapa lelaki dan juga perempuan. Baik. Berikutnya sambungan memulakan tawaf dari sudut Hajarul Aswad. Di dalam masjid itu dia ada buat satu garisan. Dia punya ibtidak permulaan untuk memulakan tawaf. Ini kalau kita tengok tempat yang sesak-sesak tu, dia ada lampu hijau. Kalau kita tengok dia di sebelah kanan tu ada lampu hijau. Di situlah akan bermulanya tawaf, dan di situlah sebelum itulah kita akan mulakan niat tawaf. Baik. Mulakan tawaf sudut Hajarul Aswad yang kita nak melambai itulah. Yang kelimanya, sewaktu tawaf jadikan Baitullah berada di sebelah kiri. Bau kita ni mesti berada di sebelah kiri. Bau kita ni mesti bertentangan dengan Baitullah. Kalau ditolak ke, dia apakah cepat-cepat kita alih ni bau kita ni. Baik, yang keenamnya tawaf itu mestilah sebanyak 7 kali pusingan dengan sempurna dan yakin. Mesti yakin. 7 pusingan, jangan dua agak-agak, jangan syok. Mesti kita yakin dengan 7 pusingan, 7 keliling yang kita buat tu. Tawaf. Yang ketujuh, tawaf mesti di dalam masjid dengan niat ibadah. Tidak sah tawaf dengan niat nak cari kawan atau sebagainya. Kalau ditakdirkan ada di kalangan kawan-kawan kita, jemaah kita yang berumrah sekali tu ditakdirkan berpisah. Ketika mana? Ketika tawaf tu, maka teruskan habiskan pusingan kita tu. Jangan kita ubah niat untuk nak cari kawan hilang dan sebagainya. Maka bermula daripada mula tawaf kali pertama tu hinggalah bagi tujuh keliling tu, niat kita mestilah niat ibadah. Jangan niat kita nak cari kawan dan sebagainya. Baik, yang ke-8-nya tidak menyentuh mana-mana bahagian Kaabah walaupun Syazarwan, tembok Hajar Ismail atau rukun Yamani. Tadi saya tunjukkan dia ada tu. Syazarwan, tembok Hajar Ismail dan juga rukun Yamani. Jangan, kita tak boleh sentuh ketika mana kita dalam buat umrah. Dalam ihram umrah tak boleh sentuh.
ketika mana kita tawaf umrah tu, jangan kita dekat dengan Kaabah. Jangan. Biar kita duduk jauh sikit ke Kaabah tak apa. Baik, itu ini pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan kita ikut mazhab lain. Baik. Yang tu ya, Syazarwan yang bawah tu lah bingkai tu. Bingkai Kaabah tu Syazarwan. Maka tak boleh kita pergi geser, pergi sentuh tu tadi. Lepas tu saya katakan tadi, kita tawaf umrah ni biarlah jauh sikit apa daripada Kaabah tu. Tu ada gambaran dia. Baik. Dia lambat sikit. Contoh itu dia Syazarwan. Jadi maknanya dalam tawaf umrah kita tu biar jauh sikit daripada dinding-dinding Kaabah, Syazarwan dan juga dia punya persekitaran Kaabah tu lah. Ini dia punya Hijr Ismail ataupun dinamakan sebagai Pancurmah. Maka di situ juga kita tak boleh pergi sentuh ketika mana kita dalam tawaf umrah. Tak boleh pergi pegang, pergi gosok apa dia punya mozaik Batu Mahmad tu di Hijr Ismail tu, tak boleh. Baik, kalau kita nak pegang, nak sentuh apa semua tu, biarlah dalam keadaan biasa, tawaf biasa. Contoh kita tak buat umrah pada hari tu, kita pergi sembahyang fardu biasa, kita pakai baju biasa. Kita pakai jubah yang pakai biasa, maka dibolehkanlah kita nak pergi sentuh, lepas tu kita nak sembahyang dalam Pancurmah Hijr Ismail tu, tidak menjadi masalah. Cuma bukan dalam ihram saja. Baik, itu dia lah yang dikatakan Pancurmah ataupun Hijr Ismail. Ini rukun yang tu Hajarul Aswad tu saya katakan tadi, dia punya bermulanya permulaan untuk nak mengira pusingan yang pertama bermulanya daripada Hajarul Aswad tu lah. Seperti saya katakan tadi, kalau bagi yang pernah sampai di dalam Masjidil Haram tu, ada satu garisan yang panjang dan juga ada lampu hijau. Di situlah bermulanya jemaah akan niat tawaf, tawaf umrah sebanyak 7 pusingan, ataupun 7 keliling. Di situlah Hajarul Aswad, itulah yang anak panah merah tu, Hajarul Aswad di situ, dan juga tu rukun Yamani. Ini adalah bucu-bucu ataupun nama-nama yang ada di sekitar ataupun sekeliling Kaabah Al-Musyarrafah. Semua ada. Ruknul Al-Yamani, Ruknul Hajarul Aswad, atau Syazarwan. Hajarul Aswad itu Al-Multazam, Maqam Ibrahim, Babul Kaabah, Sitarul Kaabah, Hajarul Ismail, Ruknul Iraqi. Itu semua itu adalah nama-nama yang terdapat dalam ataupun di sekitar Kaabah Al-Musyarrafah. Baik, yang tu saya katakan tadi, apabila kita selesai saja tawaf umrah, maka kita dituntut ataupun kita dituntut sembahyang sunat tawaf 2 rakaat tu, sunat tawaf 2 rakaat dekat mana? Tu belakang maqam Ibrahim tu lah. Belakang maqam Ibrahim tu. Ataupun bertentangan dengan multazam, sebab dikatakan di situ di antara tempat-tempat maqbul. Kita berdoa kepada Allah Taala. Itu dia . Baik. Seterusnya, okey, itu tadi ni adalah sunat-sunat ketika mana kita tawaf menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Syarat-syarat sah tawaf. Baik, seterusnya sunat dalam mengerjakan tawaf. Dia ada sunat dia ketika mana kita tawaf. Yang pertamanya berjalan kaki kecuali yang uzur. Berjalan kaki memang. Bagi yang sihat dituntut berjalan kaki ketika mana tawaf, kecuali yang uzur, yang tak larat ataupun sakit kaki tak boleh nak berjalan tu, tu terkecuali dia boleh upah, minta orang tolong upah tolak dan sebagainya lah. Yang ketiganya beritibar. Saya tunjuk beritibar. Kita membuka bahu kita ketika mana tawaf, itu bagi lelaki, ittiba, sunat. Yang ketiga melakukan lari anak. Ini kita tengok jemaah kita tak buat sebab apa, nak lari sesak dalam dataran tu dululah. Lah ni mungkin
mungkin boleh. Tapi benda ada sunat saja. Tak buat pun tak apa. Yang keempatnya melakukan istilam pada Hajarul Aswad, begitu juga pada Rukun Yamani, tetapi tidak sunat mengucupnya di mana Rukun Yamani. Tadilah Rukun Yamani yang ada nama tu, Bucu Al-Yamani tu, di situ hanya istilam sahaja, cuma kita tidak mengucup di tangan kita. Berbeza dengan Hajarul Aswad, kita istilam Bismillah Allahu Akbar, kita angkat tangan, kita kucup itu di Hajarul Aswad. Di Rukun Yamani kita angkat tangan saja, Bismillah Allahu Akbar. Baik, istilam sahaja. Itu katakan melakukan istilam pada Hajarul Aswad, begitu juga pada Rukun Yamani, tetapi tidak sunat mengucupnya di mana? Di Rukun Yamani. Istilam di Hajarul Aswad itu adalah kita kucup tangan. Itu sunat sahaja. Baik, yang berikutnya sunat membaca zikir dan doa yang warid. Ketika mana? Ketika kita bertawaf, pusingan tu, bacalah doa apapun, zikir, tak menjadi masalah. Kadang-kadang kita tengok jemaah kita ni kadang-kadang lambat baca. Dalam buku tu, ada tengok buku tu pun masalah juga. Lah ni nak buat zikir yang mana kita tahu. Selawat kat Nabi ke, pusingan pertama, pusingan kedua kita subhanallah 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 ke, pusingan ketiga kita zikir lain pula, ataupun kita doa, doa-doa yang warid yang Nabi ajak kita, yang Nabi tinggal, boleh dalam kita membaca ketika mana kita tawaf. Yang keenamnya berturut-turut 7 pusingan. Dan kita yakini 7 pusingan berturut-turut ketika mana tawaf tu. Yang ketujuh, tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Cuba ketika mana kita tawaf tu, tawaduk, tumpukan zikir kita tu, apa yang kita baca tu kita ingat. Dan khusyuk ketika mana kita tawaf. Baik. Yang ke-8nya sembahyang sunat 2 rakaat selepas tawaf dan sunat melakukan di belakang maqam Ibrahim. Sunat sahaja. Sebenarnya tak menjadi masalah pun kalau kita nak sembahyang di mana-mana tempat pun, tapi dituntut, disunat kita selepas tawaf sembahyang sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim, bertentangan dengan Multazam. Baik, ini dia kata itibak bagi lelaki tu. Dia buka sikit dia punya bahu dia, sebelah kanan tu, itibak. Itu sunat ketika mana kita tawaf umrah ataupun tawaf yang disertai dengan sa'i. Itu dia. Baik, itibak, lambat sikit nak gambar. Itu dia punya gambaran contoh maqam Ibrahim. Maka di belakang ni lah disunat kita untuk sembahyang 2 rakaat selepas kita tawaf, bertentangan, berhadapan dengan Multazam dan juga Babul Kaabah. Itu dia pada punya gambaran dia. Itu gambar tu, gambar itibak tu lah. Baik. Catatan seterusnya, jenis-jenis tawaf yang melibatkan jemaah umrah ni. Tawaf ni dia ada 4 jenis. Yang pertamanya tawaf umrah. Tawaf umrah yang kita buat dah, yang ada sa'i tu. Yang keduanya tawaf sunat. Tawaf sunat ni bila-bila masa kita boleh buatlah tawaf sunat. Contohnya kita pergi nak ke sembahyang fardu tu, sebelum masuk waktu lagi kan, sebelum azan tu kita nak buat tawaf sunat, maka dipersilakan. Ataupun selepas sembahyang fardu, kita nak buat tawaf sunat. Yang ketiganya tawaf nazar. Jika ada jemaah yang bernazar dengan sesuatu niat, maka dia wajib melaksanakan tawaf tersebut. Nazar. Yang keempatnya adalah tawaf wada', yakni tawaf selamat tinggal. Kita nak balik tu, hari yang kita nak keluar nak tinggal Mekah tu, maka kita dituntut melakukan tawaf wada'. Itu 4 jenis tawaf. Baik, termasuk pula rukun yang ketiga, rukun umrah yang ketiga, iaitu sa'i. Rukun umrah kita ingat balik tadi ni, slide yang pertama tu saya beritahu, rukun umrah ada 5. Yang pertamanya adalah niat. Yang keduanya adalah tawaf 7 keliling. Yang ketiganya adalah sa'i. Ini masuk rukun yang ketiga, itu sa'i.
Erti sa'i ialah berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali dengan mengikut syarat-syaratnya. Tadi saya tunjuk gambar tadi ni, itulah dia punya mas'ah tempat kita sa'i. Berapa kali? 7 kali di antara apa? Bukit Safa dan Marwah. Dia menjadi sejarah dalam Islam ni, iaitu sejarah Siti Hajar Nabi Allah Ismail AS. Ada di sana tempat mana Siti Hajar nak cari ayam, Allah timbulkan adakan bagi ayam Zam-Zam yang ada hari ini kepada dua beranak, ibu dan juga anak tu. Itu dah ada sejarah situ. Yang keduanya adalah bagi yang tak mampu boleh dengan kerusi roda atau seumpama dengannya. Tak mampu nak bersa'i 7 kali tu, macam contoh saya katakan tadi, uzur, sakit kaki, tak boleh nak berjalan maka di sana ada, kita boleh sewa kerusi roda, ataupun lah ni ada jenis naik motor tu, ikutlah sekali yang mampu, yang mana mampu buat kerusi roda tu. Kalau kita pergi dengan anak ataupun orang yang sihat, adik-beradik kita ke apakah, kita boleh minta tolong dia tolak, sekali lah tolak, ataupun kalau tak ada siapa, upah orang tolak. Baik, syarat-syarat sa'i. Tadi ni rukun, syarat-syarat sa'i. Yang pertama, hendaklah dilakukan selepas tawaf yang sempurna mengikut tertib. Syarat sah sa'i kita tu, yang pertamanya mesti kita yakin tawaf kita tu sempurna. Bagi cukup 7 keliling dengan yakin, maka baru kita pergi sa'i. Baik. Kalau tawaf kita tak sempurna ataupun tawaf kita batal ke ataupun tak cukup ke, maka sa'i kita pun juga tak sah. Pastikan sah apa tawaf kita tu, yakini dia punya sempurnanya, barulah kita sah sa'i kita. Yang keduanya, hendaklah bermula dari Safa hingga Marwah untuk satu pusingan. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Bermula dari Safa hingga Marwah satu. Lepas tu daripada Marwah ke Safa 2. Begitulah berikutnya. Baik, hendaklah sampai ke tempat tinggi di Safa dan Marwah. Kita naik tinggi bukit tu, nampak macam menyanggah bukit tu, sampai dah tu. Lah ni memang asal itu tak ada lah, sebab mereka buat ubah mazhatai dan sebagainya. Jadi kita naik bukit tu, nampak memang sampailah Bukit Safa dan Marwah. Baik, 7 kali dengan sempurna, mesti yakin 7 kalilah pusingan ataupun 7 kali. Yang kelima, sa'i kerana ibadah haji atau umrah. Sama juga macam tawaf tadi ni, sa'i kerana ibadah, bukan kerana cara orang. Yang keenamnya, sa'i hendaklah di tempatnya, yang ni mas'a, dia panggil maddul wadi. Baik, ini contoh gambaran di Safa dan juga Marwah. Ni mas'a, bagi lelaki di sini, lagi dia akan naik dalam slide tu, tempat ataupun Bukit Safa dan juga Marwah. Itu dia bukit. Maka di situlah dituntut kita naik, tak semestinya kita pijak di situ. Ini dia punya tempat kita sa'i mas'a, yang mana dituntut bagi kaum lelaki lari-lari anak di lampu hijau tu. Bermula dari lampu hijau sampai habis ke lampu hijau yang depan tu, dituntut kita lari-lari anak bagi lelaki. Ini dia punya pandangan daripada atas, Inna Safa wal Marwah tu, Bukit Safa dan juga Marwah. Baik, ini dia. Semua kerajaan Saudi ubah suai balik. Mungkin itu batu yang asal ke, wallahu a'lam lah. Tapi kalau ketika hari ini, itulah gambarannya suasana di Inna Safa, di antara Safa dan juga Marwah tu. Baik, seterusnya kita masuk kepada sunat-sunat dalam mengerjakan sa'i. Sunat-sunat dalam mengerjakan sa'i,
Yang pertamanya adalah keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa. Keluar ke tempat sa'i, nak pergi, nak bermulanya, kita nak pergi sa'i tu, mesti kita masuk melalui pintu Safa. Maka saya tunjuk ni mungkin tak nampak gambaran, tapi kalau kita pergi di Mekah nanti, dalam Masjidil Haram tu, insyaAllah kita akan nampak. Akan nampak pintu Safa tu lah. Bermakna selepas saja kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, bertentangan dengan Multazam tu, lepas kita sembahyang tu kita dituntut minum air Zamzam sunat. Minum air Zamzam sikit. Lepas tu kita bergeraklah ke Mas'ad tu melalui pintu Safa. Itu pertama. Yang kedua, menaki bukit Safa dan Marwah hingga sampai batu-batu bukit tadi saya tunjuk gambar tu. Contoh contoh sunat. Menghadap ke arah kiblat dan melambai kedua dengan serta bertakbir. Kita menghadap ke arah kiblat, kita melambai dua tangan tu dan bertakbir Allahu Akbar. Tu ketika mana? Berada di atas bukit Safa tu lah. Baik. Berlari-lari anak bagi lelaki, tidak bagi wanita. Bila tadi ni, waktu yang saya tunjuk lampu hijau tu, di situ disunatkan kita berlari-lari anak. Yang kelimanya bermualat, yang ni berturut-turut. Yang keenamnya berwuduk. Apakah hukum? Kalau terbatal wuduk ketika sa'i, tak menjadi masalah. Maka sah sa'i kita tu, walaupun wuduk terbatal. Atau kadang-kadang kita terkentut ke apakah, malah nak pergi ambil wuduk sebab sa'i aja pun, maka teruskanlah boleh. Cuma afdalnya, sunatnya berwuduk ketika menasa'i. 7, berjalan kecuali yang uzur, dan ke-8 berdoa. Baik, bagi wanita dalam haid boleh sa'i sekiranya dia telah sempurna tawaf. Okey, boleh. Sebab syarat sa'i dia tak meletakkan mesti suci. Jadi dikatakan di sini, walaupun ditakdirkan seorang jemaah wanita sekiranya kedatangan uzur selepas saja tawaf dengan sempurna, tiba-tiba dia datang haid, maka dibolehkan dia terus sa'i sampai habis 7 keliling, lepas tu dia cukur ataupun bertahlul, maka dapatlah satu umrah pada hari itu. Siapa dah? Wanita dalam keadaan kuduran. Pastikan dia selesai pada tawaf dululah. Kalau dalam tawaf tu ada masalah kuduran, tak boleh. Sebab tawaf dia tak sempurna. Selesai dikatakan ini, wanita dalam haid boleh sa'i sekiranya dia telah sempurna tawaf. Syarat dia mesti sempurna habis tawaf 7 pusingan dulu, tiba-tiba dia datang uzur, maka teruskan dia sa'i, boleh. Rukun, ya. Baik, rukun umrah yang berikutnya iaitu rukun umrah yang keempat. Nak habis dah. Rukun umrah pertama, ingat kita niat ihram. Yang keduanya kita tawaf 7 keliling. Yang ketiganya kita sa'i 7 keliling, 7 pusingan. Yang keempatnya rukun umrah adalah bercukur ataupun bergunting ataupun tahallul. Sekurang-kurangnya 3 helaian rambut. 3 helai rambut. Baik. Sah dilakukan sesudah selesai sa'i yang sempurna. Ingat. Sah kita tahallul gunting tu apabila kita selesai sa'i yang dengan sempurna lah. Syarat dia mesti tawaf dengan sempurna, yakin sah, maka sa'i sah, dan yang berikutnya adalah sa'i. Maka sahlah dia punya tahallul kita. Setelah bergunting berarti sudah bertahlul dari ihram umrah. Maka setelah bergunting 3 helai rambut ke atas tu, maka pantang larang tadi ni akan selesailah. Tak ada lah pantang larang lepas tu. Itu je. Baik. Peringatan, jika bergunting bercukur sebelum sah tawaf dan sa'i, maka ia belum bertahlul lagi dan masih dalam ihram. Berhati-hati dah. Kalau kita bercukur ataupun bergunting sebelum sah tawaf dan sa'i, maka tahallul kita tu masih lagi tidak boleh melepaskan kita daripada pantalan tadi ni. Sebab apa? Sebab tawaf kita tak sah, sa'i kita tak sah. Pastikan tawaf kita tu betul-betul sah dan juga dia punya sa'i kita tu. Pastikan kita buat dengan sempurna, baru tahallul kita tu bersah dan juga. Kena bayar dam lah kerana kesalahan bergunting. Kalau tawaf tak sempurna, tak sah, tiba-tiba kita tahallul, maka kita kena bayar dam. Baik.
Rukun yang kelima itu adalah tertib. Tertib dalam rukun umrah bermaksud niat hendaklah didahulukan dari tawaf, sa'i dan juga bergunting. Itu dinamakan tertib menurut urutan yang telah ditetapkan. Baik, ini contoh gambaran tahallul ataupun bergunting. Bagi lelaki yang bercukur botokkan kepala pada umrah kali pertama tu, manakala untuk tahallul umrah-umrah yang kedua, ketiga dan berikutnya, dia hanya melalui mata pisau gunting ataupun mata cukur sahaja di atas kepalanya. Itu contoh, dia bagi contoh tu. Baik, itu contohlah bagi lelaki yang botak kepala tu, buat umrah kedua, ketiga, dia tak ada rambut atas kepala tu, maka lalukan saja mata pisau ataupun gunting di kepalanya. Itu syarat. Baik, wajib umrah pertama berniat di miqat. Wajib umrah yang pertama berniat di miqat. Kita masuk kepada wajib umrah pula. Tadi habis dah rukun umrah ada 5 sampai tertib. Masuk kepada wajib umrah, dia ada 2 saja. Pertama niat di miqat, yang keduanya jaga pantang larang. Baik, yang pertama berniat ihram di miqat. Miqat makani bermaksud sempadan terakhir untuk berniat. Miqat ada 2. Pertama miqat makani, tempat. Miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang masa selama tidak berada dalam ihram haji. Miqat makani itulah Ja'rana, Bir Ali, Tan'im, itu namanya miqat makani. Miqat zamani ni masa, anytime, sepanjang masa kecuali bukan dalam ihram haji. Baik, ini gambaran miqat di Bir Ali. Bir Ali saya ni. Ada gambar apa tu, lambat sikit. Lepas tu ada masjid miqat lah, tempat kita niat umrah. Tu di Bir Ali. Dia daripada Madinah, kita akan di situlah. Ni atas bah. Kita nak bertolak ke Bir Ali. Baik. Seterusnya wajib umrah yang kedua menjaga pantang larang dalam ihram. Tadi wajib umrah yang pertama tadi, wajib umrah pertama niat di miqat. Yang kedua menjaga pantang larang. Dia ada 13. Pertama, tidak boleh menutup kepala bagi lelaki. Sepah dia niat ihram je, dia tak boleh lah tutup kepala. Nak pakai kepiah ke lebah ke, nak lilit serban ke, tak boleh lah. Tidak boleh memakai pakaian berjahit ataupun bersarung. Tidak menutup muka bagi perempuan. Tidak boleh memakai sarung tangan. Lelaki. Tidak boleh memakai bau-bauan sama ada pada badan, pakaian, makanan atau menyedutnya ke dalam hidung. Tidak boleh memakai bau-bauan sama ada pada badan, pakaian, makanan atau menyedut ke dalam hidung. Kita dalam ihram tu, kita ada bau wangian-wangian tu. Maka jangan. Tunggu sat. Lepas kita tahallul, maka boleh. Semua itulah. Tidak boleh memakai minyak rambut di kepala atau janggut. Tidak boleh menanggalkan bulu-bulu di anggota badan sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Ini semua pantang larang dalam ihram. Ditegah mengerat, menebang atau mencabut pokok-pokok di tanah haram kecuali pokok yang mati kering. Ditegah memotong kuku, tidak boleh memburu binatang buruan yang halal dimakan. Ni kalau nak huraian satu persatu ni panjang punya perbahasan dia. Cuma saya nak beritahu benda-benda yang dilarang ketika mana kita dalam ihram. Dilarang sama sekali bersama dengan isteri, tidak boleh melakukan pendahuluan. Jadi ketiga belah, yang 11, 12, 13 ni adalah berkaitan dengan suami isteri. Tidak boleh akad nikah secara ijab dan kabul untuk diri sendiri atau mewakili orang lain atau menjadi saksi ketika mana dalam ihram. Ini dari 13. Jadi apabila niat saja nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala tu, maka pantang larang 13 tu kita kena jaga. Seperti saya cakapkan tadi,
Selepas saja kita niat umrah, terus kita buat umrah. Jangan kita tangguh lagi dan jangan kita balik ke tempat penginapan. Teruskan kita buat umrah bagi selesai semua tu dulu, barulah kita boleh ikut suka. Maka lebih habis saja umrah kita tahallul tu dengan yakin apa semua, maka 13 perkara ni kita boleh buatlah. Cuma 13 benda ni ketika mana dalam ihram sahaja. Baik, sebab-sebab yang membatalkan umrah bersama dalam masa ihram sebelum tahallul atau sebelum lengkapnya umrah bersama dengan suami isteri. Batal umrah kita dalam ihram. Hilang akal berpanjangan seperti pitam atau gila. Yang ketiganya adalah murtad. Itu 3 benda yang membatalkan umrah kita. Baik, peringatan. Jika seseorang jemaah itu belum lengkap rukun dan kembali ke tanah air dalam keadaan umrah belum sah, maka ia masih dalam ihram lagi. Ia wajib bertahlul ihsar dengan sembelih seekor kambing dan bergunting. Jika tidak, haramlah dia bersama dengan isterinya. Ini hukum. Jadi ala kulihannya untuk penutup pada pagi ini, ciri ini saya nasihatkanlah bakal menjadi tetamu Allah SWT ataupun bila-bila masa saja yang Allah akan menjemput kita untuk menjadi tetamunya. Yang penting adalah persediaan ilmu, kefahaman tentang pelaksanaan ibadah umrah dan juga pantang larang yang mesti kita tahu ketika mana kita berada dalam ihram. Supaya apa? Supaya ibadah kita yang kita buat tu berkualiti dan sah maqbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah untuk kali ini dan siri ini. Hampir sejam kita bersama perkongsian ilmu berkaitan dengan mukadimah umrah tadi. Dan juga saya masuk sikit slide yang kedua ni, rukun-rukun umrah dihuraikan satu persatu, bermula daripada rukun niat yang pertama tadi ni, lepas tu tawaf, lepas tu dia buat main syarat-syarat sah tawaf menurut pandangan Imam Syafi'i. Yang ketiganya lepas tawaf dia ada sa'i, lepas sa'i dia ada tahallul ataupun bercukur, lepas tu tertib. Yang keduanya dia masuk juga dalam slide saya yang kedua ni ialah wajib umrah, iaitu berniat di miqat, miqat makani dan miqat zamani. Miqat makani itu tempat, miqat zamani itu dikatakan tadi bila-bila masa sahaja, kecuali bukan dalam ihram haji. Itu nama miqat zamani. Yang berikutnya dia datangkan 13 pantang larang yang kita kena jaga ketika mana kita dalam ihram umrah ataupun ihram haji. Jadi saya rasa cukuplah untuk pagi ini. Yang mana salah silap itu adalah kelemahan daripada saya. Moga-moga perkongsian ilmu di hari yang barakah ini, penghulu segala hari, dapatlah mengingatkan kita kembali ataupun perkongsian ilmu ke umrah ni dapat memberi menambahkan ilmu ataupun mengingatkan kembalilah bagi yang pernah pergi tu, dia ingin dia tahu dah, nampak dah, cuma nak berkongsi, nak ingatkan semula saja. Saya rasa cukuplah untuk pada kali ini dan siri ini, insyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, kita akan jumpa lagi pada siri akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yang baik itu daripada Allah, yang salah silap kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.